Sekejap. Okay, ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukran lillah. Pagi ini dapat kita bersama-sama bagi meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Fatihah. Pagi ini kita masih di dalam bab basmalah, iaitulah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama-nama bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam kuliah sehari sebelum ini, mana kemarin dulu saya ada menyentuh ketika kita membuat terjemahan perkata. Jadi dalam kalimah lafaz bismillah, isim itu digunakan secara mufrad, ismun, bismi. Jadi jamak kepada isim ialah asma. Jadi dalam lafaz bismillah ini, walaupun kalimah yang digunakan adalah kalimah mufrad, tapi ia memberi makna jamak. Jadi maksudnya, terjemahnya dengan menyebut nama-nama bagi Allah. Maksud dia begitu. Ya. Mufrad tapi memberi makna jamak. Ini untuk lafaz bismillah. Sebab apa? Nama-nama Allah itu banyak. Ya, sebahagian pendapat mengatakan 99 ya, nama Allah. Jadi banyak di dalam Quran disebut nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah ni menjadi bahagian daripada tauhid kita. Telah dipanggil tauhid asma wa sifat. Pagi ini insya-Allah saya akan meneruskan kuliah tentang basmalah. Tuan-tuan perempuan yang mempunyai buku 7 ayat yang diulang-ulang yang menjadi rujukan kepada kuliah kita, boleh membuka halaman 70 atau 75 bagi buku cetakan baru. Pagi ini saya akan mengupas lafaz isti'anah. Di dalam Al-Quran, lafaz bismillah kita boleh temui di dalam surah 27. Mari kita lihat surah 27, surah An-Naml. Tuan-tuan yang ada buku boleh rujuk halaman 70 atau 75. Yang tak ada boleh buka kitab terjemahan atau aplikasi Al-Quran di dalam telefon. Surah 27, surah An-Naml. Ayat 29, 31. Ayat 29, surah An-Naml, tuan-tuan perempuan tahu, surah yang banyak menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi ingat balik, saya ceritakan sikit sebelum kita baca ke ayat 29 ini. Al-Quran mengisahkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengutuskan burung hudhud untuk membawa surat kepada Puteri Balqis yang berada jauh di negeri Sabah. Ingat ya, Nabi Sulaiman berada di Palestin. Sedangkan surat ni nak dikirim ke negeri Sabah, ujung di Yaman sekarang ni, makna begitu. Jauh.
Jadi utusannya ialah burung hudhud. Jadi ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Setelah membaca surat itu, maka berkatalah raja perempuan, itulah Puteri Balqis tadi, di negeri Sabak, apa katanya? Wahai ketua-ketua kamu, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia. Jadi ingat balik kisah bagaimana burung hudhud membawa sepucuk surat dari Nabi Sulaiman AS untuk diberikan kepada Puteri Balqis di negeri Sabak. Jadi ketika burung hudhud melepaskan surat itu, jatuhlah dan Puteri Balqis membuka surat dan membacanya. Maka ayat ini mencerita bagaimana Puteri Balqis memanggil semua pembesar-pembesarnya untuk menceritakan apa yang terjadi, iaitu surat datang daripada Nabi Sulaiman AS. Kemudian kita sambung ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman dan kandungannya adalah seperti berikut. Makna disebut itu dimulakan dengan menyebut dengan nama-nama bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di situlah lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini ada di dalam Al-Quran, di dalam surah 27, surah An-Naml ayat 30. Ya, ketika mana Balqis membuka surat itu dimulakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi tuan-tuan melihat bahawa itulah maknanya Nabi Sulaiman ini adalah Nabi Rasul yang mendahului Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala urusannya dia dah mulakan dengan menyebut nama Allah. Ini dalam surat disebut. Mana dimulakan surat itu dengan menyebut nama Allah. Itu yang dirakamkan oleh Al-Quran untuk menjadi pengajaran kepada kita. Kemudian saya sambung lagi satu ayat lagi, ayat 31. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Makna surat itu diarah kepada Balqis. Jadi ini isinya. Bahawa janganlah kamu meninggikan diri kamu terhadapku. Maka datanglah kamu kepadaku dalam keadaan Muslim. Makna menyerah diri. Menyerah diri, makna menyerah diri kepada Allah lah. Muslim ini makna menyerah diri kepada Allah. Itu kandungan surat Nabi Sulaiman. Hebat. Pendek je. Dia mulakan dengan lafaz Bismillah. Kemudian disebut bahawa janganlah kamu tu sombong diri. Kerana al-maklumlah, raja-raja ni biasanya, kebanyakannya raja-raja di dunia ni sifatnya begitulah. Dia rasa dia besar. Sebab itu di bawah dia ada ramai lagi orang-orang besar. Ingat tuan-tuan. Kan itu strukturnya. Jadi raja tu di atas orang-orang besar ni. Jadi sebab tu Nabi Sulaiman mengingatkan, jangan kamu tu membesar diri. Jangan kamu merasa tinggi, ya'lu. Mana tu ta'lu tu, janganlah kamu ta'lu, mana kamu rasa kamu tu tinggi. Melebihi daripada aku pula. Nabi Sulaiman mengingatkan Balqis. Tetapi hendaklah kamu datang kepada aku sebagai orang yang menyerah diri kepada Allah. Itu disebut wa'tuni muslimin. Ini salah satu daripada ayat. Jadi hari ini saya tidaklah nak mengulas mentadabbur surah An-Naml ni kerana ceritanya panjang. Ya. Jadi saya nak menceritakan kaitannya dengan lafaz basmalah. Jadi kita boleh jumpa kalau orang tanya adakah basmalah dalam Al-Quran? Ada. Itulah di dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 30. Tuan-tuan dan puan. Jadi hari ini insya-Allah saya nak mengupas lagi di dalam lafaz basmalah didahului dengan lafaz B. B ini satu harf,
satu huruf. Bahasa Melayu kita panggil huruf. Kalau huruf di dalam bahasa Arab maknanya banyak huruf. Jadi kita jangan keliru ya tuan-tuan dan puan. Kalau satu mufrad bagi huruf bahasa Arab namanya harf. Atau orang panggil haraf. Terserahlah. Harf atau haraf ini. Jadi dalam kalimah bismillah ada kalimah bi. Saya akan terangkan sikit. Bismi ni maknanya kalau kita asal kata dia dua perkataan yang digabung. Satu kalimah ba campur dengan ismun. Gitu. Bismi. Ba campur dengan ismun. Ada dua. Jadi kalimah ba ini, inilah dipanggil kalimah harfun. Dalam segi kalimah kita belajar tata bahasa dipanggil harfun. Harfun haraf. Satu huruf. Tapi satu huruf ini di dalam tata bahasa disebut inilah huruf jar. Jadi huruf jar ni makna huruf yang akan membaris bawahkan kalimah selepasnya. Itu makna jar tadi. Jadi bila isim, kalimah isim yang mana kalimahnya berbaris di bawah, dia menunjukkan kalimah itu adalah dipanggil isim majrur. Kalimah dia dipanggil isim majrur. Makna isim yang berbaris di bawah. Ingat tu, jar ni makna membaris bawahkan. Jadi bila dia membaris bawahkan kalimah isim sesudahnya. Ini dah bismi. Dia tak boleh jadi bisma atau bismu. Salah dari segi tata bahasa. Dia mesti kalimah dia bila ada ba di hadapannya, maka isim sesudahnya mestilah baris di bawah. Sebab tu bismi. Bismillahi. Jadi mana huruf ba ni satu harfun tu dipanggil harfun jar, yang mana sifatnya dia akan membaris bawahkan kalimah isim sesudahnya. Maka isim ini dikenali sebagai isim majrur. Isim yang berbaris di bawah. Tuan-tuan perempuan, kita belajar sedikit tata bahasa Nahwu Arab. Bagus, pendek saya, sederhana, jangan risau. Bagi orang yang tiada asas, ini kesempatan tuan-tuan perempuan ambil untuk belajar sedikit tata bahasa Arab. Dan insya-Allah kita belajar bahasa Al-Quran ini sederhana saja, ya. Tidak menggunakan metod yang menjadikan kita berat. Kenalkan yang mana dikata harfun. Jadi harf ini banyak. Salah satunya itulah disebut sebagai harfun jar. Satu huruf yang ada fungsi dia. Jadi fungsi dia apa? Fungsi dia akan menjadikan isim sesudahnya berbaris di bawah. Huruf akhirnya berbaris di bawah. Ketika mana tuan-tuan perempuan baca Al-Quran, lihat. Kita akan ketemu banyak nanti kalimah-kalimah yang baris dia di bawah. Maknanya huruf akhir dalam kalimah tu berbaris di bawah. Itu maksud dia. Jadi ketika berbaris di bawah tu mestilah ada di hadapannya asbabnya adanya kalimah harfun. Salah satu dari harfun jar ni banyak tuan-tuan perempuan. Salah satunya itu yang kita jumpa hari ni B. Huruf ba tapi baris di bawah B. Jadi B ni bila bersambung dengan kalimah lain, dia akan menjadikan huruf akhir kalimah itu. Jadi dalam ismun tu huruf akhir, ingat huruf mim. Jadi mim itu akan berbaris di bawah. Itu yang dipanggil jar. Jar ini baris di bawah. Maka isim yang berbaris bawah tu dikenali sebagai isim majrur. Okey, setakat itulah dulu tuan-tuan perempuan. Ambil nota kepada orang baru, jangan rasa pening ya. Belajar, faham elok-elok. Dengar saya jelaskan dengan cara keadaan yang paling mudah supaya tuan-tuan perempuan faham. Nanti ketika mana tuan-tuan bertemu dengan huruf yang bentuk serupa,
dia akan mengubahkan keadaan, cirinya sama. Dia akan mengubahkan huruf akhir kalimah isim sesudahnya menjadi baris di bawah. Jadi tuan-tuan faham dah. Dia tak mungkin boleh menjadi bisma atau bismi. Dia mesti, dia tak akan boleh menjadi bisma atau bismu. Dia mesti menjadi bismi kerana ada huruf ba. Dan huruf ba itu dipanggil harfun jar. Kenapa dipanggil jar? Kerana sifat jar itu ialah membaris bawahkan. Dia akan menukar kalimah menjadi baris di bawah. Maka isim yang berbaris di bawah dipanggil isim majrur. Okey, tuan-tuan puan-puan. Dan kalimah isim tadi saya dah sebut, walaupun isim tu adalah kalimah mufrad, makna kalimah kata tunggal. Kata satu maknanya, satu nama. Tetapi di dalam lafaz basmalah, ia memberi makna banyak nama. Faham tak? Walaupun dia guna kalimah mufrad, tapi maknanya banyak. Jadi dengan menyebut nama tu banyak. Nama-nama Allah. Begitu maksud dia. Sebab di dalam lafaz bismillah pun ada berapa nama tu? Ada 3. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Faham baik-baik ya. Jadi menyebut nama-nama yang itu. Okey, sekarang kita melihat fungsi. Fungsi huruf ba ni banyak di dalam bahasa Arab. Salah satunya berkaitan dengan ayat lafaz basmalah ini. Ba ini memberi makna memohon pertolongan. Jadi itu dipanggil isti'anah. Ingat tuan-tuan dan puan, dalam surah Fatihah kita akan jumpa kalimah isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Itulah isti'anah, makna kami minta tolong. Kami minta pertolongan. Jadi itu dipanggil lafaz isti'anah. Jadi ba ini menggambarkan sifat kita minta tolong kepada Allah, minta bantuan Allah dengan cara menyebut nama-nama Allah. Ingat tu. Jadi nanti kita akan masuk kaitannya dengan apa yang dipanggil tawassul. Jadi isu tawassul ni pun satu isu besar juga dalam masyarakat kita. Ramai lagi orang yang salah faham bertawassul tidak pada tempatnya, tuan-tuan puan-puan. Ya? Baru sehari semalam lah saya baru mengulas tentang ada orang viralkan doa-doa. Jadi dalam lafaz doa tu disebut ya Muhammad. Berat tu doa tu. Jadi kita maknanya bila kita menyebut ya Muhammad, maknanya apa kalau kita faham? Seolah kita berdoa kepada Nabi Muhammad. Ingat baik-baik. Kita tak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang menyebut, kalimah itu kalimah tawassul. Sebenarnya tidak ada. Salah. Tawassul bukan begitu. Tawassul yang diajar oleh Al-Quran, diajar oleh Islam, memang ada tawassul. Tetapi tawassul dengan cara yang benar. Salah satu kita bertawassul, inilah yang kita baca basmalah ni. Itulah tawassul yang paling afdal. Dengan menyebut nama-nama Allah. Itulah kita bertawassul untuk berdoa kepada Allah. Tuan-tuan faham. Maknanya dalam bab ini tauhid kena jaga betul-betul tuan-tuan puan-puan. Tergelincir dia kita. Contoh, ada orang beramal, dia bertawassul kena sebut nama guru dia. Kena menyebut nama syekh-syekh yang dah mati. Wali-wali keramat atau siapa saja. Tidak boleh. Kalau tidak kita samalah dengan orang Nasrani. Samalah dengan orang-orang agama lain tu. Mereka bertawassul dengan patung. Mereka tahu. Mereka kata patung ni tu kan tolong kami. Sebab kami pun minta ke Allah juga. Tapi menerusi patung-patung itu. Mana mereka bertawassul dengan patung-patung, dengan padri, dengan sami. Jadi bagaimana kalau kita bertawassul sesuatu untuk menyampaikan doa kita kepada Allah? Sama tak kita dengan mereka ini? Dengan kufar ini? Fikirlah sendiri tuan-tuan puan-puan. Sebab tu saya bawa perbandingan supaya nampak. Jangan kita nak memaham tawassul cara yang salah. Hatta menggunakan nama Nabi pun tak boleh. Apalagi bila Nabi dah meninggal. Ya? Jadi kita kena ingat. Sebab itulah Allah bagikan salat kita terus kepada Allah. Tidak ada perantara. Kalau perantara,
Mudah aja. Kita lihat kepada agama syirik yang lain. Mereka menggunakan perantara. Itu saja membezakan. Tapi kalau kita juga nak bertawasul dengan, tak kira lah siapa pun selain Allah, na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan, tolong jagalah bab tawasul ini. Kerana dia berkaitan dengan akidah kita, tauhid kita. Sebab ada kelompok-kelompok yang faham bahawa kita boleh bertawasul dengan nama orang-orang soleh dan sebagainya. Tidak ada, tuan-tuan dan puan. Jadi kita dengan ziarah makam Nabi pun kita tak boleh pergi nak bertawasul dengan makam dia apa semua, tak dibenarkan. Malahan Nabi SAW mengingatkan kita, jangan sekali-kali mengagung-agungkan dirinya berlebih-lebihan. Kerana baginda takut kita ni jadi seperti umat Nasara. Ingat baik-baik tuan-tuan dan puan? Umat Nasrani, Kristian hari ni yang sesat hari ni, kerana mereka mengambil Nabi Isa, memuja Nabi Isa berlebih-lebihan sehingga diangkat ke darjat Tuhan. Jadikan anak Tuhan. Kemudian dibuatkan patung, sembah patung itu pada salib mereka. Jadi itu yang menyesatkan mereka. Baik ini kita bandingkan dengan kita sebagai orang yang beriman, yang akidah kita jelas, telus, mudah nak faham. Mana Allah nak kita direct kepada dia. Jadi wasilah atau tawasul kita hanya dengan Bismillah, dengan menyebut nama-nama Allah. Itulah tawasul kita kepada Allah. Tidak dengan menyebut nama-nama selain Allah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, ni bab akidah kena belajar sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh akidah ni supaya kita tidak tergelincir. Takut kita merasa apa yang kita buat betul, tetapi na'udzubillah kita dah dipanggil tergelincir dari tauhid. Jadi tauhid, tuan-tuan dan puan-puan, sangat mudah. Maknanya kita berpegang teguh kepada tauhid sebagaimana yang Al-Quran dan Sunnah ajar. Itu kita pegang yang itu mudah. Ini sebahagian besar kita dah belajar tauhid di peringkat-peringkat yang kita tidak tahu sumber dari mana, berguru ke sana ke sini, akhir-akhirnya kita takut. Sebab hari ini kita lihat ada kalangan orang kita yang masih percaya nak kena pergi bertawasul dengan wali sana, karamat sana. Ini semua menyesatkan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab Allah dengan jelas, tauhid itu jelas. Katakanlah Allah yang Maha Esa, Allah sahaja tempat kita mengabdi diri, tempat kita minta pertolongan. Itulah ayat 5 Al-Fatihah yang akan kita baca nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lafaz itu didahulukan dengan iyyaka. Hanya sahaja engkau ya Allah. Kepada engkau sahaja kami mengabdi diri kami. Dan hanya sahaja kepada engkau kami minta tolong. Terus kepada engkau. Tidak ada lagi perantara-perantara. Dan puan-puan, bab tawasul ni mudah saja kita faham. Mana kita mengambil sesuatu perantara selain Allah. Selain daripada jalan yang ditunjuki oleh Allah. Maka kita bertawasul kepada perantara. Jadi samalah kita dengan orang lain juga. Ya, jadi kita orang yang bertauhid ni kena jelas, di situlah pemisah antaranya. Bahawa kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, terus kepada dia. Tidak perlu menyebut perantara-perantara sebagai wasilah. Jadi wasilah yang sebenar, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama-nama-Mu ya Allah. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kemudian kita gunakanlah lagi perantara yang lain, wasilah yang lain dan doa kita. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Halim, Ya Wadud, Ya Razak, Ya Ghani. Apa saja nama Allah, sebutlah. Itulah wasilah yang sebenar untuk menyampaikan hajat doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari tuan-tuan, puan-puan, kita baca ayat dalil tentang wasilah. Jadi wasilah ni memang ada. Allah sebut di dalam Al-Quran. Kita buka surah 5. Ya.
ayat 35. Surah Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan-jalan yang boleh menyampaikan kepadanya. Itulah wasilah tadi. Maknanya jalan-jalan yang boleh menyampaikan kepada Allah dengan mematuhi perintahnya, meninggalkan larangannya. Dengan iman, dengan amal soleh kita, dengan takwa kita. Itulah jalan-jalan yang nak menyampaikan kepada Allah tadi. Wajahidu fi sabilih. Dan kamu berjuanglah bersungguh-sungguh berjihad di jalannya. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu akan beroleh kejayaan. Ayat 35 surah Maidah surah 5. Tuan-tuan dan puan, tengok ayat ni. Dalam ni disebut wasilah. Mana Allah suruh carilah untuk sampai kepada Allah tu wasilah. Tapi wasilah yang benar ialah apa? Iman, amal soleh kita, takwa kita, usaha taqarrub kita. Itulah wasilah untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang selainnya. Tidak ada unsur-unsur lain. Bila ada unsur-unsur lain, dia akan membawa kita kepada syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan dan puan dah faham betul-betul ayat ni. Sebab ada orang yang berargue dengan kita bahawa wasilah dibenarkan. Wasilah begini. Jadi panduan kita mudah sebagaimana yang telah saya sebutkan. Wasilah yang benar yang Allah kehendaki, inilah dia yang disebut di dalam surah yang baru saya baca tadi. Mana kita mendekat diri menggunakan wasilah kita. Tidak ada wasilah orang lain. Menggunakan wasilah orang inilah, orang soleh inilah, orang. Itu akhirnya, itulah cara syaitan mengelincirkan kita, tuan-tuan perempuan. Ingat balik, saya pernah cerita bagaimana kaum Nabi Nuh. Asalnya mereka itu adalah pengikut-pengikut kaum daripada Nabi sebelumnya. Termasuklah Nabi Idris AS. Mereka beriman asalnya. Maka ramailah orang-orang soleh. Jadi umat yang dah jauh terakhir ni, dah mudah dipermain oleh syaitan. Apa yang syaitan buat kepada mereka? Syaitan memujuk-mujuk. Kamu tak sayang ke kepada orang-orang soleh, orang-orang baik ni? Ambillah berkat daripadanya. Maka syaitan kata, satu caranya kamu lukislah gambar mereka. Maka mereka pun melukislah gambar. Ini orang-orang soleh. Orang-orang yang dekat kepada Allah. Maka mereka pun lukis. Dah lukis gambar, syaitan pujuk lagi. Tidak cukup dengan lukisan-lukisan itu. Tak menarik. Buatkan patung, buatkan arca supaya lebih jelas nampak. Kan kamu sayang orang saleh ni. Kamu mengikut mereka. Maka buat. Maka akhirnya umat ni ikut kata iblis, kata syaitan. Ukirlah patung. Lihat bagaimana syaitan menyesatkan kita. Akhirnya syaitan memujuk. Kamu sembahlah patung tu. Kamu mintalah melalui dia. Karena mereka ni orang soleh. Nampak tadi? Lihat tuan-tuan perempuan bagaimana liciknya syaitan ini mengelincirkan kita dari landasan tauhid. Akhirnya umat-umat ni menyembah patung. Orang yang datang kemudian lagi kuat menyembah patung. Begitulah terjadi. Sehinggalah dia menjadi dipanggil amalan nenek moyang yang sangat susah nak ditinggalkan. Jadi kita balik pada kisah para rasul yang dulu. Cerita dia lebih kurang sama. Datang diutus pada kaum masing-masing. Nak mengajakkan mereka meninggalkan berhala, meninggalkan sembahan-sembahan yang diwaris daripada nenek moyang ini. Masya Allah, sangatlah susah. Maka ketika Nabi Nuh datang kepada kaum yang sesat ni, yang saya cerita tadi, lihat bagaimana 950 tahun Nabi Nuh AS berdakwah.
Hanya beberapa orang saja yang mengikutinya. Yang Allah selamatkan di dalam bahtera. Bayangkan. Yang lain hanyut di dalam kekufuran. Maka Allah turunkan banjir sebagai seksaan di dunia. Sama juga dengan kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud. Dan banyak lagi kaum-kaum lain yang Allah cerita di dalam Al-Quran yang Allah seksa mereka, Allah hapuskan dari muka bumi ini kerana syirik mereka, kerana kekufuran mereka kepada Allah. Jadi saya nak cerita tadi, syaitan ini sangat licik tuan-tuan dan puan. Dia akan mengelincir kita dari sudut yang baik. Ini yang sebahagian ahli tafsir mengatakan, bila syaitan itu datang dari sebelah kanan. Maknanya, salah satu takwilnya, dari sudut kanan ini, syaitan akan menggunakan pendekatan agama. Maknanya kita rasa, ini cara yang betul nak mendekat diri kepada Allah. Maka kita pun bertawassullah kepada dengan orang-orang soleh. Nampak tuan-tuan dan puan? Ingat, tawassul kepada orang yang mati tak ada di dalam Islam. Ya? Jadi ini kena faham dengan jelas. Sebab tauhid Qurani ini mudah, jelas. Tidak banyak cerita dia, tidak banyak argument. Tidak ada apa dipanggil debat-debat lagi. Ya? Bab tauhid jelas, Quran cerita jelas, ikut yang itu tauhid. Kalau yang lain padanya, membawa kita kepada syirik. Kalau kita ambil pendirian itu, insya-Allah kita selamat. Tak payah nak bertengkar, tak payah nak berhujah. Ya, bab-bab tauhid ni kita bukan boleh berhujah. Kerana dia ada dasar dia. Ya. Sebab apa? Yang benar itu jelas. Al-haq. Ya. Jadi pegang kepada apa yang Quran ajar. Balik kepada yang kita baca tadi, kita faham kan? Allah kata, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah hendak kita ni bertakwa. Kemudian salah satunya Allah sebut, carilah carilah jalan, wasilah tadi, jalan-jalan bagaimana kamu boleh mendekat diri kepada Allah. Kita orang beriman mudah aja jalan yang Allah dah tunjuk. Pertama iman. Yang kedua dengan amal soleh. Taat kepada Allah. Dari ketaatan itu ada dua. Taat kepada suruhan, kita lakukan apa yang Allah suruh. Kemudian ada lagi satu, ketaatan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah jalan-jalan yang boleh meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat tuan-tuan dan puan, yang itu dijelaskan sebenarnya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal-awal. Jadi ketika mana Allah kata bahawa Al-Quran itu menjadi petunjuk hudan lil muttaqin. Ayat 2 ingat ya, surah Al-Baqarah. Kemudian sambung ayat berikutnya. Siapa orang bertakwa tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada 3 ciri di dalam ayat 3. Bahawa orang yang bertakwa itu mestilah dasarnya dia orang yang beriman kepada yang gaib. Dijelaskan dengan yang gaib. Kenapa? Iman itu di situlah. Karena kita percaya pada yang gaib, yang tak nampak. Termasuklah Allah, para malaikat, hari akhirat. Alam roh apa semua tu. Benda yang kita tak nampak tetapi kita beriman. Itulah yang membeza orang beriman ni. Orang kafir dia tak percaya. Kerana dia tak nampak. Itu dah berbeza. Kenapa Allah sebut bil ghaib tadi? Sebab orang kafir jelas. Benda yang tak nampak dia tak percaya. Itu isu dia. Kita orang yang beriman ni di situlah bezanya. Walaupun kita tak nampak. Tapi kita yakin sungguh-sungguh. Sebab itu dalam ayat yang kelima disebut. Wabil akhiratihum yuqinun. Orang yang bertakwa, orang yang beriman tu. Mereka yakin sungguh-sungguh kepada hari akhirat. Tuan-tuan puan-puan. Di situlah ciri-ciri kita orang yang bertakwa tadi. Ya. Kemudian sambung lagi dengan ayat berikutnya. Ayat yang keempat. Ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat keempat tadi. Allah kata, dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, kitab-kitab yang lain, kita beriman.
Kemudian mereka ini yakin sungguh kepada hari akhirat. Kan itu semua hal gaib. Jadi disitulah ciri-ciri orang yang bertakwa tadi. Jadi bila kita nak mencari wasilah jalan tadi, kena kembali ke sini. Semak ini, ciri-ciri orang beriman ni kita semak ada pada diri kita. InsyaAllah kita tahulah bahawa kita dah ada wasilah kita tu. Beriman pada yang gaib, mendirikan salat, berinfak, kemudian beriman sungguh-sungguh kepada Al-Quran, kemudian juga yakin sungguh hari akhirat. Kan ada 5 ciri di situ. Itulah ciri orang yang bertakwa. Kan termasuk dalam ayat yang kita baca tadi. Allah nak kita bertakwa dan cari wasilah. Inilah wasilah kita. Semak ni ada tak? 5 ciri ni okey ada. Kemudian cek balik percentage. Berapa persen setiap satu. Itu kaedah kita muhasabah. Semak selalu. Aku ni solat okey tak okey? Infak okey tak okey? Okey. Quran okey tak okey? Tanya balik. Kalau tak okey, kena okeykan. Jadi tuan-tuan puan-puan, itulah dia maknanya maksud ayat tadi, wasilah yang sebenarnya. Mana kita gunakan wasilah apa yang Allah sebut tadi. Mana tingkatkan iman kepada yang gaib, iman kepada Allah, kepada para malaikat. Tingkatkan. Mana itulah peningkatan kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah, untuk bertaqarrub kepada Allah. Jangan jadi orang kafir. Orang kafir bertaqarrub menggunakan wasilah ni tadi. Berhala lah, paderi lah, sami lah. Inilah yang pendekat dia untuk mendekatkan kepada Allah. Kita orang beriman tidak. Allah bagi kesempatan semua orang berhak direct terus kepada Allah. Tidak ada perantara. Bila wujudnya perantara, tuan-tuan puan-puan ingat, itulah yang membawa kita pada syirik. Sedangkan Allah dah bagi kita kesempatan, siapa saja Allah tak pilih. Selama engkau beriman, engkau hamba aku, terus minta ke aku. Begitu. Dan setiap orang sama saja. Tidak ada kasta, tidak ada apa dipanggil status-status untuk mendekat diri kepada Allah. Tak ada, semua orang berhak. Nak buat dengan tidak saja. Okey, sekarang mari kita lihat ya. Salah satu kaedah bertawassul yang Al-Quran ajarkan ialah dengan menyebut nama-nama Allah tadi. Balik pada bismillah itulah dia. Sekarang saya nak jelaskan. Mari kita lihat surah Al-A'raf surah 7. Surah 7 ayat 180. Tuan-tuan yang ada buku boleh rujuk di halaman 71. Tuan-tuan. Surah 7, 180. Ayat ni selalu kita baca ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah itu, bagi Allah itu banyak nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Maka suruhlah, berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Ambil perasa pertama daripada ayat tadi. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Tengok tu Allah dah menyebut. Allah itu memiliki nama-nama terbaik. Banyak nama-nama Allah dalam Quran, tuan-tuan puan-puan. Kemudian fad'uhu biha. Maka kamu berdoalah dengan menyebut nama-nama itu. Sebab itulah kaedah berdoa ini. Kita lihat contoh. Doa para malaikat. Surah Baqarah. Ingat balik. Apa malaikat kata? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Di akhirnya tu disebut bahawa ya Allah, sesungguhnya bab ilmu ini kami hanya ada ilmu yang kau ajar. Selainnya kami tak ada. Maha suci engkau. Dan akhirnya diakhiri doa itu dengan innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alim, al-alimu, al-hakimu adalah antara asma'ul husna, antara nama-nama Allah. Lihat. Itu contoh yang Allah tunjuk pada kita. Cara berdoa. Jadi setiap doa kita, doa minta rezeki, akhirlah dengan kalimah ya Razak, ya Ghani. Ya, contohnya ya Wahhab. Itu kan nama-nama Allah yang berkaitan dengan kemurahan dia. Berkaitan dengan rezeki. Berkaitan dengan kekayaan Allah. Gunakan nama-nama itu waktu berdoa. Itulah tawassul, tuan-tuan dan puan. Kan mudah. Jadi jangan kita salah lagi faham tentang tawassul ini. Berbalik kepada berbalik kepada lafaz basmalah yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat apa yang ada di situ. Nama Allah itu nama yang paling agung. Itu sebab kalimah Allah ini disebut juga sebagai lafzul jalalah, lafaz teragung. Kerana tidak ada nama yang lebih agung dari Allah. Ingat tuan-tuan puan ya. Kemudian diikuti dengan nama lain iaitu Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Ada dua nama yang digandingkan dalam lafaz basmalah. Jadi mari kita faham. Kenapa Allah letakkan sesudah Allah itu Ar-Rahman. Ada dalil dia. Penjelasan dia kita lihat di surah Al-Isra. Surah 17 ayat 110. Tuan-tuan yang ada buku boleh dilihat di halaman 71. Surah Al-Isra surah 17 ayat penghujung 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul id'u Allah aw id'u Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dekat tu dulu. Katakanlah, wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman. Yang mana saja kamu seru dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kamu panggillah, serulah dengan guna Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Semua itu Allah kata nama-nama yang terbaik bagi Allah. Allah suruh ni. Jadi Allah perintah pada Nabi, katakanlah. Ud'u Allah. Berdoalah kamu semua kepada Allah dengan menyebut nama-nama dia. Jadi nama yang disebut dalam ayat ni sesudah nama Allah itu ialah Ar-Rahman. Maknanya Allah sangat suka kepada lafaz Ar-Rahman. Sesudah Allah itu Ar-Rahman. Itu sebab disebut itu. Kamu serulah Allah atau kamu serulah Ar-Rahman. Ya Allah, Ya Rahman. Makna Allah suka dengan kalimah Ar-Rahman. Itu dijelas. Maka sebab itu di dalam lafaz basmalah sesudah Allah itu Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di situ penjelasannya dalam ayat Al-Isra. Jadi ketika kita berdoa, kita bertawassul lah dengan nama-nama Allah tadi. Itulah makna tawassul tadi. Bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah. Jadi dengan itulah tawassul yang terbaik. Tawassul yang Allah ajar pada kita. Jadi ingat tuan-tuan puan-puan, bab tawassul ni banyak orang yang tersasul. Jadi kita orang beriman kena jaga sungguh-sungguh
faham sungguh-sungguh bab tawasul ini supaya kita tidak tersasul. Tersasul dari tauhid berat tuan-tuan puan-puan. Kena istighfar banyak-banyak, taubat balik, kembali kepada Allah. Ya, kalau dulu kita pernahlah melakukan kerja-kerja bertawasul dengan benda-benda selain daripada Allah ni, tolonglah bertaubat balik supaya bersihkan balik kembali akidah kita. Ingat tuan-tuan puan-puan, syaitan akan datang dari kanan. Serangan-serangan syaitan dari kanan. Ulama tafsir ramai yang bersetuju bahawa dari kanan ni maksudnya dia akan menggunakan kebaikan-kebaikan. Menggunakan agama untuk menyesatkan kita. Di sinilah. Jadi orang yang kadang-kadang ada sebahagian kita yang cenderung nak bertawasul, nak sebut nama-nama guru dia, nama syekh-syekh dia, sebagainya. Dalam doa-doa. Faham baik-baik tuan-tuan puan-puan. Kita tak dibenarkan. Orang alim, orang soleh, alim dan soleh mereka hanyalah untuk mereka dan kemuliaan mereka. Walaupun yang dapat karamah, kemuliaan itu kemuliaan yang Allah bagi kepada mereka. Bukan untuk kita bertawasul kepada mereka. Kaedah Tauhid Qurani, tuan-tuan perempuan, jelas, mudah. Terus, Tauhid kita terus pada Allah. Tidak ada lagi kepada pihak-pihak selain Allah. Tak kira lah. Kita ni selalu terperangkap kerana yang kita tawasul tu orang soleh. Karamah. Wali-wali. Nabi. Nabi pun tak boleh. Kalau kita dah mengagung Nabi, itulah akhirnya jadi seperti kaum Nasara. Kaum Yahudi mengambil Nabi Uzair sebagai anak Allah. Itu Quran sebut tu. Orang Nasara mengambil Nabi Isa sebagai anak Allah. Dan semua mereka tu syirik, kufur, na'udzubillah min zalik. So ingat tuan-tuan dan puan. Jangan sekali-kali kita terperangkap. Ya, inilah cara strategi licik syaitan untuk menyesatkan kita. So berhati-hatilah. Berhati-hatilah tuan-tuan buat tawasul ini. Hari ini insya-Allah saya dah jelaskan. Kebetulanlah semalam saya melihat ada orang viralkan doa-doa yang pada saya sangat salah. Sebab semalam kan berkaitan nuzul Quran, maka adalah lafaz-lafaz doa. Bahaya tuan-tuan, ni lafaz syirik namanya. Jadi berhati-hatilah. Ya, walaupun isu tawasul ini ada yang kalangan kita mengatakan ia isu kerana ada kelompok-kelompok yang beramal dengan dia. Tapi penjelasan yang saya bagi tadi itulah penjelasan Quran. Terimalah kerana Al-Quran inilah sumber terakhir kita nak rujuk. Tak perlu bergaduh, tak perlu berselisih, bertengkar. Tetapi carilah kebenaran dan sumber kebenaran itu ada pada Al-Quran. Ya, tuan-tuan perempuan, sebab itu saya dah mengajak, mari kita belajar faham Quran ni betul-betul. Agar akidah kita terpelihara, terjaga dengan baik. Ingat baik, saya selalu mengingatkan bahawa syaitan akan datang menghasut kita dengan agama. Melalui tok guru, melalui syekh-syekh. Di situ kita terperangkap. Kebenaran tidak ada pada manusia ini. Kebenaran hakikatnya ada di dalam Al-Quran. Siapa sahaja mereka ini selama mereka berpegang kepada Al-Quran, itu benar. Tetapi tak kiralah siapa mereka, tetapi mereka tidak berpegang kepada Al-Quran, kita tak boleh bersandar ikut mereka ini. Kerana mereka akan menyesatkan kita. Mudah saja panduan kita ni. Kita ditinggalkan dua, iaitu disebut kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ya, disebut dalam sebuah hadis Nabi. Selama kita berpegang kepada kedua-duanya, itulah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah yang itu. Jadi kita elaklah daripada berdebat, berhujah. Kita dibenarkan berdebat, berhujah, tetapi dengan cara yang benar. Hari ini orang berdebat, berhujah, dia tidak menghujahkan isu, tetapi mereka menghujahkan pribadi orang tu. Jadi itu tak betul.
Jadi kalau kita berhujah tidak bersetuju, boleh. Tapi bawakan dalil. Biarlah ada dalil hujah yang kuat. Dan tidak ada hujah yang lebih kuat dari hujah Al-Quran wa Sunnah. Saya rasa sekadar itu dulu tuan-tuan puan-puan. Kuliah basmalah kita pagi ini. Saya menyentuh lebih kepada tawassul. Sebab dia memang berkaitan dengan lafaz Bismillah yang kita baca pada pagi ini. Sekadar itu tuan-tuan, perempuan, sekiranya insya-Allah kita akan sambung lagi penjelasan bab basmalah ni pada kuliah-kuliah akan datang. Jadi sebelum mengakhiri kuliah, saya akan catat nota kita hari ini, ayat-ayat yang kita dah baca. Ya tuan-tuan perempuan, kita ada lima surah dan lebih ayat tu yang ada di situ. Ya, itulah ayat-ayat yang telah kita tadaburkan pagi ini untuk menghujah apa yang dia sebut konsep tawassul tadi. Sekadar itu kita berjumpa lagi esok hari, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.